Yang berhormat Datuk Seri Ketua, saya seperti mana rakan-rakan yang lain juga mengucapkan junjung kasih di atas titah ucapan Bahaduli Yang Maha Mulia Mangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Al-Ansyah Ibni Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas berkenan ke Bahaduli Yang Maha Mulia Tuanku Bercemaduli berangkat menyempurnakan istiadat pembukaan Majlis Mesyuarat Pertama Penggai Keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 pada hari Isnin yang lalu. Sesungguhnya Kemanggatan Baginda serta melafazkan titah deraja telah meniupkan semangat tinggi dalam kalangan patik-patik pacah-pacah sekalian. Intipati titah deraja oleh Baginda menjadi panduan yang amat guna kepada kerajaan negeri serta kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian. Yang berhormat Tuan Dipertua, saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua kerana mengizinkan saya untuk menggulung pembahasan bagi pihak kerajaan serta jawatan kuasa di bawah saya sempena titah diraja oleh Bahaduli Yang Maha Mulia Mangku Raja Pahang sebagai menyempurnakan istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggai Keempat Dewan Negeri ke-14. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua ahli Dewan kerana sepanjang 4 hari 3 hari, Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari persidangan Dewan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan lincin, tidak ada apa-apa perkara yang di luar dugaan yang berlaku. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua 16 orang ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam seksi pembahasan yang berlangsung Selasa lepas, dan saya juga sangat terima kasih kerana setiap daripada mereka telah mematuhi masa yang telah ditetapkan oleh Yang Dipertua. Jika ada pun yang lebih sikit pun adalah atas sebab yang munasabah yang diberikan secara saksama oleh Yang Dipertua. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Begitulah juga hendaknya doa kita agar Allah SWT mengurniakan rahmatnya kepada kita semua serta memberkati Dewan yang mulia ini. Yang berhormat Tuan Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan untuk menjawab beberapa soalan ataupun pertanyaan daripada rakan-rakan ahli Dewan, rakan-rakan ahli yang berhormat. InsyaAllah tidak lama. Terutama sekali daripada Sungai Lembing yang meminta supaya mempertimbangkan supaya aktiviti pelubungan bauksit terutamanya yang melibatkan peneroka-peneroka faedah di Bukit Goh dan Bukit Kuantan dilaksanakan sedemikian rupa agar ianya memberi pulangan sewajarnya kepada mereka. Untuk makluman yang berhormat daripada Sungai Lembing, Kerajaan Negeri telah pun bertindak menangani isu ini dengan menetapkan agar Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang menjadi agensi kerajaan bagi menyelaraskannya. Dalam usaha penyelarasan ini sudah pasti kepentingan para peneroka diambil kira serta menawarkan situasi menang-menang kepada semua, terutamanya kepada anak peneroka selaku pemilik tanah. Bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Adun Besrah mengenai peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan bagi mengisi kekosongan di kilang-kilang milik pelabur asing, terutamanya di kawasan perindustrian Gebeng, memang usaha telah diambil agar tidak berlaku mismatch antara keperluan pekerja mahir dan separuh mahir oleh pihak kilang dengan tawaran tenaga kerja oleh institusi pendidikan serta kemahirannya. Dan saya juga telah difahamkan Yang Berhormat Datuk Seri Ketua, Yang Berhormat daripada Tioman pernah mengadakan perbincangan dengan pihak Alliance Steel di Gebeng supaya untuk meningkatkan bilangan pekerja daripada tempatan. Kalau dulunya 60-40, maknanya 60 lokal, 40 daripada syarikat berkenaan, dan saya difahamkan sekarang kita telah meningkatkan 70% kerja tempatan, 30% daripada luar. Ini adalah usaha-usaha yang telah kita buat, dan kita juga Yang Berhormat Usaha Kerajaan Negeri juga telah pun mengadakan pembincangan supaya di masa-masa yang akan datang penglibatan kerajaan tempatan itu adalah diperbanyakkan. Maknanya kalau 10 orang, 7 mesti daripada kita, 3 daripada syarikat mereka. Kadang-kadang ada pekerja yang memerlukan kemahiran
profesional dan sebagainya yang mungkin kita tidak boleh bekalkan, mereka terpaksa mengambil pekerjaan mereka. Maknanya perkara ini memang telah kita ambil tindakan yang sewajarnya, dan saya ucapkan terima kasih atas keprihatinan yang berhormat daripada berserah. Manakala ahli yang berhormat daripada Bilog ada menyebut tentang pewujudan tabung khas kepada ahli keluarga mangsa golongan B40 bagi urusan pengumpulan mangsa COVID-19. Sebenarnya tabung pengurusan kematian COVID-19 kerajaan negeri telah pun ditubuhkan bagi membuka peluang orang ramai atau syarikat yang membuat sumbangan ke tabung ini. Maknanya kita offer, kita tawarkan kepada mereka yang ingin menerima kepada tabung pengurusan kematian COVID ini, dan dalam masa yang sama juga kerajaan negeri telah menyediakan sedikit peruntukan mana-mana waris boleh membuat tuntutan urusan perkebumian dengan syarat tidak melebihi RM2,000. Jadi kita dapati biasanya lazimnya kosnya tidak melebihi RM2,000, kecuali mungkin ada 1, 2, 3 kes lah yang lebih daripada itu. Tetapi kerajaan negeri menetapkan tidak lebih daripada RM2,000. Dan saya juga dimaklumkan bahawa garis panduan bagi pelaksanaan inisiatif ini masih lagi di peringkat kajian, dan insyaAllah akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat. Begitu juga daripada ahli yang berhormat daripada Semambu dan Ketari yang membangkitkan tentang perlumbungan nadir bumi ataupun REE, Rare Earth Element, dalam hutan simpanan kekal Hulu Jelai. Yang menariknya dakwaan, kononnya seluas 660 hektar kawasan terbabit akan dinyahwartakan ataupun digazet. Sedangkan ini adalah tidak benar. Ya? Saya ingin ulang lagi sekali bahawa ini adalah tidak benar. Yang sebenarnya seperti mana yang telah saya sebut, permohonan untuk perlumbungan REE di kawasan berkenaan belum didaftarkan pun sebagai pajakan melombong ataupun ML. Oleh itu, soal penyahwartaan tidak timbul. Selain ML, keperluan seterusnya oleh pihak terlibat mestilah memperoleh kelulusan penilaian kesan alam sekitar ataupun EIA daripada Jabatan Alam Sekitar, serta CJ Skim Pengendalian Melombong ataupun OMS dengan izin Operation Mining Scheme yang dikeluarkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains. Lagipun sehingga kini belum ada lagi prosedur operasi standard bagi kerja-kerja perlombongan REE, dan masih di peringkat cadangan pengubalan seperti mana dimaklumkan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli pada Majlis Mineral Negara pada 16 Februari lepas. Manakala ahli yang berhormat daripada Semambu dan Jeka dan juga Ketari ada membangkitkan tentang soal vaksinasi di negeri ini, dan telah pun dijawab oleh penggulungan oleh rakan saya, iaitu Esko yang berkaitan dengan kesihatan. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahawa sehingga kini kita berada atas landasan betul menuju ke arah imuniti kelompok sebelum menjelang musim tukujuh pada bulan November. Seperti mana semua maklum, sehingga 22 Ogos lepas, sebanyak 1,311,845 dos telah diterima. Agian seterusnya yang bakal diterima ialah 150,980 dos bagi minggu keempat bulan Ogos, 660,000 dos pada bulan September, dan 582,087 dos pada bulan Oktober. Berdasarkan agihan ini, kiranya yang benar-benar menurut dijadualkan, Pahang akan menerima keseluruhan sebanyak 2,704,912 dos dengan sasaran untuk menyuntik seramai 1,175,800 orang penduduk dewasa 18 tahun ke atas. Dos diperlukan ialah sebanyak 2,351,600 dos. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri sedang menggerakkan usaha bagi mengenal pasti bilangan sebenar penduduk dewasa bagi negeri Pahang yang berumur 18 tahun ke atas, termasuklah golongan pendatang asing dan pemegang kad UNHCR. Berdasarkan maklumat tambahan penduduk ini, kerajaan negeri akan membuat pertimbangan untuk permohonan berkenaan vaksin tambahan sekiranya perlu. Untuk maklumat yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, baru-baru ini kita ada menulis surat kepada
Menteri Luar, yang mana beliau telah mendapat 1 juta dos yang dibekalkan oleh negara luar, dan beliau telah pun setuju untuk membekalkan kepada kita 300,000 daripada 1 juta dos yang diperoleh secara penyuma. Tapi malangnya berlaku perubahan kepimpinan, beliau tidak sempat untuk tanda tangan surat tersebut. Tetapi insyaAllah kita akan buat follow up. Dan selebih daripada itu, kerajaan negeri juga ada membeli sendiri dos, ya, yang banyak disumbangkan oleh state GLC, lebih kurang 50,000 dos. Kita beli sendiri juga. Jadi sebab itulah berkenaan dengan dos ini, kerajaan negeri telah buat yang lebih baik. Daripada semasa ke semasa, malah saya sendiri memantau bekalan vaksin ini kepada kerajaan negeri Pahang. Walau macam mana pun hasrat kita, hajat kita, tetapi sekiranya bekalan ini tidak sampai ke negeri, kita tidak boleh buat apa-apa. Sebab yang kawal bekalan ini ialah kerajaan pusat. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook saya, ada seorang insan daripada JKKB telah meminta supaya mempercepatkan suntikan dos ini. Dia minta kerajaan negeri Pahang cepat. Dia kata slow. Saya jawab dalam tu, saya kata macam mana mau cepat, barang tak ada. Barang bukan Pahang punya, barang Kuala Lumpur punya. Ada barang, kita boleh buat. Kita boleh cucuk satu hari 32,000. Betul tak yang maksud saya kerajaan negeri? Kita menyediakan suntikan 23,000 sehari. Dan purata ialah lebih kurang 20,000 sehari. Mana kita dah menyediakan segala-galanya. Tetapi kalau barang tak sampai, tak boleh buat apa-apa juga. Ya? Walau bagaimanapun kita berusaha, ya, daripada segi pentadbirannya, dan saya sendiri daripada segi politiknya, kita sentiasa berhubung dengan kerajaan persekutuan supaya dapat membekalkan dos ini supaya kita dapat mencapai herd immunity dalam masa yang segera. Saya ingin mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Pulau Manis, yang antara lain menyebut moto tiada janji lihat bukti daripada Pulau Manis. Untuk makluman adalah Yang Berhormat, moto ni telah saya gunakan sejak tahun 2004 lagi. Sebab pada masa itu ketika saya mula menjadi wakil rakyat, ada kawan-kawan saya menasihati saya, dia kata jangan berjanji. Sebab banyak janji tak boleh ditunai. Sebabnya dia kata kita kena minta macam wakil rakyat biasa, kena minta daripada kerajaan negeri, kena minta dengan MB, kena minta dengan kerajaan persekutuan. Ada dapat, ada yang tak dapat. Sedangkan kita dah berjanji. Jadi dia kata lebih baik tengok-tengok ada je. Contohnya, masa saya jadi pengalaman saya, mereka minta masjid di Faida Sungai Koyan. Saya tidak berjanji, tetapi tak tengok masjid ada lagi. Maknanya apa yang diminta oleh rakyat, kita cuba tunaikan. Dan tengok-tengok ada saja, saya rasa rakyat lebih menghargai apa yang mereka minta daripada kita berjanji, tetapi kita tidak tunaikan. Seterusnya, daripada Adun Pulau Tengku yang antara lain menyebut tentang amannya negeri Pahang berbanding apa yang berlaku daripada kat pusat, melibatkan kerajaan persekutuan. Yang Berhormat, rakan-rakan ahli yang berhormat sekalian, ini adalah kestabilan politik. Yang penting adalah kestabilan politik supaya kita boleh fokus untuk memajukan negeri kita. Dan saya cuma boleh nyatakan di sini bahawa negeri kita Pahang ni adalah dianugerahkan mempunyai pelbagai resources, dan itulah yang saya sering katakan. Dan malah sahabat saya daripada Lancang telah memperkenalkan slogan, iaitu inilah Pahang, dengan izin this is Pahang. Ini adalah slogan yang diperkenalkan oleh Esko Pelancongan. Dan memang kita bawa jenama ni sampai ke mana-mana, sampai ke Kuala Lumpur. Bila orang bercakap pasal Pahang, termasuk politik dan sebagainya, termasuk hubungan kita dengan daripada PAS merupakan nasional, kita kata inilah Pahang, this is Pahang. Ini satu perkara yang boleh kita tunjukkan untuk nak tunjukkan negeri kita adalah istimewa berbanding dengan negeri yang lain. Jadi yang di-Ketua Adun Pulau Tengku juga menyebut tentang kerjasama yang perlu diminta daripada pihak berkuasa tempatan supaya memberi diskaun 50% ke atas premis miliknya. Yang ini mungkin Yang Berhormat daripada Pulau Tengku tercicir bah agaknya ataupun terlepas pandang.
sebenarnya saya telah mengumumkan pada 14 Julai lepas, iaitu pemberian diskaun selama 4 bulan pada bulan Jun, Julai, Ogos dan September. Tak tahulah kok Yang Berhormat minta lagi sehingga bulan Oktober pula dan sebagainya. InsyaAllah kita akan pertimbangkan. Sehingga hari ini kita telah bagi Jun, Julai, Ogos dan September diskaun. Dan ianya telah memberi faedah kepada 6,237 penyewa, peniaga, penjaja dengan implikasi kewangan kira-kira 5.2 juta ringgit. Seterusnya, Ahli Yang Berhormat daripada CEKA juga membangkitkan soal bekalan air di kawasannya. Masalah tersebut disebabkan oleh kapasiti pengelolaan loji rawatan air Mela telah mencapai tahap maksimal. Apabila saja berlaku kerosakan paip, masa yang lama diperlukan untuk menstabilkan semula bekalan air. Bagi mengatasi masalah ini, Kerajaan Negeri telah mendapat kerjasama Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang telah meluluskan peruntukan hampir 50 juta ringgit di bawah sistem bekalan air di Mela fasa kedua. Kerja-kerja yang akan dilaksanakan merangkumi pembinaan loji baru, rumah pam, sistem paip dan kerja-kerja berkaitan. Proses konsep reka bentuk telah pun dibentangkan oleh pihak perunding kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sebagai langkah jangka pendek, pengurusan air Pahang sentiasa membaiki dengan segera sebarang kerosakan berlaku, sama ada kerosakan paip ataupun kerosakan sistem mekanikal di loji rawatan air berkenaan. Penghantaran bekalan air melalui lori tangki juga dibuat bagi membantu pengguna yang mengalami terputus bekalan. Seterusnya, pembahas yang terakhir, yang ke-16, Ahli Yang Berhormat daripada DOM. Saya juga ucapkan terima kasih kepada beliau kerana telah menyentuh beberapa kali pujian yang telah dilafazkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Mangku Raja dalam titah deraja berkenaan. Saya ingin jelaskan di Dewan Yang Mulia ini bahawa kejayaan yang dilafazkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Mangku Raja Pahang adalah atas usaha bersama Yang Berhormat Datuk Seri Yang Ketua. Adalah kerja secara berpasukan. Dan saya mendapat kerjasama yang sangat baik daripada rakan ESCO dan juga daripada pihak Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan. Jadi yang lebih menariknya, kadang-kadang saya minta 5 perkara yang dibuat. Ini adalah satu perkara yang sangat baik dan sekiranya ini diteruskan, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan yang lebih lagi di masa-masa yang akan datang. Dan Ahli Yang Berhormat daripada DON juga turut membangkitkan tentang persepakatan antara UMNO dan PAS dalam Muafakat Nasional. Dalam hal ini, sukacita saya nyatakan bahawa Muafakat Nasional serta kerjasama dengan Barisan Nasional Negeri dengan izin is our way forward. Waimah apa pun yang berlaku di peringkat pusat, kita akan teruskan kerjasama kita dalam Muafakat Nasional, insya-Allah. Walau bagaimanapun pulang kepada rakan daripada PAS. Tapi yang saya tahu, semua inginkan Muafakat Nasional dan ini telah disahkan oleh Yang Berhormat daripada Besrah semasa Yang Berhormat daripada Kuala Sentul bikin panas. Jadi Yang Berhormat daripada Kuala Sentul telah menanyakan satu soalan Cepu Mas dan telah pun diwarakan bahawa Yang Berhormat daripada Besrah pun mengatakan lebih kurang di East Pahang. Apa pun yang berlaku di East Pahang, kita nak cara Pahang, iaitu Muafakat Nasional. Terima kasih banyak-banyak. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Ketua, saya fikir itu sajalah yang dapat saya jawab dan sedikit penjelasan daripada saya. Saya berharap apa yang saya jawab ni adalah memadai dan sekiranya ada apa-apa yang belum terjawab, insya-Allah jawapan secara bertulis akan menyusul yang akan saya rincikan kepada rakan-rakan ahli yang berhormat sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.